Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi kalimil hal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Di manakah yang lain? Sorry lah lambat. Janji pukul 10. Kita di Negeri Sembilan hari ini public holiday kerana keputeraan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Daulat Tuanku. Okey. Tanpa saya melengahkan masa, pasal saya ni on the way ke USIM kerana nak mengajar anak-anak bangsa kita di USIM. So, saya tanya topik, nak tanya topik apa? Tak nak tanya pasal sawan, pasal sugar bug, pasal sanitizer. Tapi masuk nampaknya masih lagi panik, influenza tak habis pasal ramai yang mesej saya mengenai vaksin. Dan Alhamdulillah yang last saya buat influenza panik tak gaban tu, ramai pula viewers. Alhamdulillah, terima kasih semua. Tapi yang geng vitamin C pula yang ambil kesempatan, yang geng anti-vax pun ambil kesempatan. Relax, jangan kelang kabut. Okay, yang geng-geng anti-vax pun agak-agak lah. So kita kena clear benda lah gini semua. Okay, cerita pandemik influenza dulu. Mengenai influenza sekarang ni, sebenarnya saya ulang sikit lagi, influenza ni sebenarnya dah bermula daripada permulaan musim hujan. Kami di Negeri Sembilan dah mengalami kes yang banyak sejak bulan 10 lagi. Cuma sekarang ni kita nampak kes tu macam mendadak naik. Kerana apa? Kerana persekolahan baru bermula. So bila persekolahan bermula, perkenalan antara anak-anak ni semua, kawanan budak-budak ni menyebabkan dia orang bertukar, cross infection antara satu kanak-kanak dengan anak-anak yang lain, especially anak-anak yang bawah, yang darjah 1, darjah 2, darjah 3. Okey, yang dah besar sikit tu okey. Pasal komplikasi lebih besar bila anak itu rendah, anak itu lebih rendah umur, lebih muda umur dia. Jadi itu yang berlaku. Nak tak nak, kita kena didik anak supaya hand washing, jangan bersin dekat orang. Sebenarnya influenza hanya duduk di luar badan paling lama pun 5 minit, kecuali dia terbersin, haca, hingus terpercik kat muka. Dia boleh stay lama kalau ada mucus plug. Kalau dia hanya influenza sahaja, dia tak akan duduk lama lebih pada 5 minit. Jadi janganlah tergenjat-genjat semua sampai nak tutup sekolah semua bagai. Sebenarnya the studies have shown sama ada tutup sekolah atau tidak, influenza tu adalah berkait dengan universal precaution. Kalau tutup sekolah tapi merayau pula dekat rumah, main dengan jiran, lepas tu bapak singgah pula dekat Giant, bertentu hara Giant ke Kimat ke, kita kat Sembai ni kan, jadi dia sama menyebabkan dia boleh menjadikan masalah yang lain. Okey, dia merebak. Okey, itu influenza. So untuk vaksin, untuk mengenai vaksin influenza sekarang ni, memang vaksin influenza dah tak ada, dah habis. Pasal apa dah habis? Pasal semua orang panik. Pasal apa dah habis? Influenza vaksin ada 2 kali production dalam Malaysia yang dapat. Satu adalah Northern Hemisphere punya vaksin, satu adalah Southern Hemisphere punya vaksin. So dia takkan keluar sekali banyak at mass. Dia bergantung berapa banyak Malaysia selalu order atau banyak Malaysia selalu available. So amount yang tu je yang selalu ada. Tiba-tiba melantun nak order banyak-banyak, memang tak ada lah. Kita nak berniaga pun ikut-ikut kan, ikut kota. Jadi samalah bila vaksin tu habis. So kepada yang tak ada vaksin, tak perlu kalut nak cari vaksin. Vaksin ni diperlukan kepada budak-budak yang mempunyai risiko yang tinggi atau orang tua yang mempunyai risiko yang tinggi. Contoh, X-Pram. Kedua, chronic lung disease, chronic asma yang teruk atau asma yang tak terkawal, congenital heart disease, masalah jantung yang sentiasa ada masalah, chronic kidney disease. Itu yang pertama. Atau anak-anak yang mengalami masalah yang kita dah buat transplant contoh, dah melalui proses yang immune suppress diorang. Untuk orang dewasa, atuk-atuk kita atau nenek-nenek kita yang mengalami kencing manis, darah tinggi, kidney disease, yang tu kita dahulukan vaksin. Jangan kalut semua mesej anak sihat kat rumah pun nak vaksin.
Masa Encik cakap, kalau budak tu sihat, dia tak perlu. Kalau nak kejar, masa ada tu tak nak cucuk, masa tak ada dah mencari macam. Dan pihak pula orang tertentu ni ambil kesempatan. Vaksin tu tak mahal mana pun. Yang pergi wall up sampai 3 kali ganda harga, itu kapitalis. Itu melampau, mengambil kesempatan atas kesusahan orang atau kepanikan orang. Okey, harga vaksin dekat luar tu tuan-tuan tak mahal mana. So siapa-siapa yang dapat charge lebih pada 100, korang kena tipu, faham? So jangan nak panik. Jangan biar orang ambil kesempatan atas kepanikan kita. Kalau tidak, naik kat unnecessary. Baik korang beli lauk lah daripada cucuk vaksin tu. Pasal panik tak bagus, dan orang yang berniaga pun tak bagus. So cukup untuk cari kesedaran, ilmu yang betul mengenai vaksin dan influenza. Saya pro vaksin, tapi vaksinlah pada kadar yang betul, vaksinlah pada harga yang betul. Yang doktor-doktor atau klinik-klinik keluarga, jangan ambil kesempatan pergi ambil lebih-lebih pula kalau nak charge, kan? Ambil pada harga dia lah, janganlah pergi melampau. Pasal masyarakat tengah panik, masyarakat perlukan bantuan, kita ambil kesempatan, itu tak betul. Itu haram. Betul lah, dia macam kan, haram, dosa. Okey, Asif kata masuk neraka. Okey, so itu vaksin. Dari segi tiba-tiba orang tag saya pakai spray Dettol untuk sanitizer, sebenarnya yang penting adalah hand washing. Dan bila bersin tutup mulut. Kalau nak pakai mask silakan. Jadi nak pakai brand apa, Dettol tak Dettol, ikutlah. Yang penting dia sanitizer. Sanitizer bermaksud dia mesti mempunyai elemen antiseptik atau alkohol yang kita boleh disinfektankan tangan kita. Kalau tidak, tak guna. Kalau setakat basuh tangan yang kita kat rumah tu, sabun basuh May ke apa dekat rumah tu, apa-apalah yang lain tu, brand yang wangi-wangi tu, itu semua hanya sabun wangian, bukan antiseptik punya sabun. Jadi tak ada manfaat. Okey, kepada semua ingat ni, pasal kalau tidak kita akan berulang benda yang sama. Jadi kalau anak kita kena influenza sekarang ni, yang penting make sure budak-budak ni minum air yang banyak, minum air dan makan benda elok-elok. Dia hanya normal fever. Jadi tak perlu kalut nak Tamiflu. Tamiflu dah tak ada, tak apa, let it be. Yang diorang ni pun berniaga sampai charge Tamiflu sampai 100 lebih. Semua tu orang akan berniaga pada benda yang betul tak, benda tak betul. Betul tu betul, nak berniaga lah. Ubat tu ubat lah. Tapi kalau kita ambil kesempatan atas kepanikan orang, itu salah, itu tak betul. Jadi kalau tak ada Tamiflu pun, tak semestinya anak tu tak sembuh. Influenza mengambil masa maksimum 5 ke 7 hari maksimum lah. Dia bergantung sepenuhnya kepada air yang masuk dalam badan. Kenapa budak perlukan air? Kalau kita atau siapa lah, baik denggi, baik influenza, dia perlukan denggi. Jadi apa yang penting sebenarnya, apabila kita demam 39-40 temperature degree, badan kita akan loss 500 per square meter. Okey, 500 per meter square of water. So banyak, 1 degree 500. Dah 38, 500, 39, 500, 40, 500 per meter square. Bila you naik 500 per meter square, automatically you akan kekeringan lah. Bila you kekeringan, so you imagine, dan siapa pernah tengok cerita Matrix, semua patient saya suruh explain benda yang sama. Siapa tengok cerita Matrix, apa yang influenza buat? Influenza ni macam Mr. Anderson cerita Matrix. Dia masuk dalam badan, dia convert semua darah putih menjadi dia, menyebabkan badan you lockdown. Okay? Dia jadi badan you knockout system terus. Knockout system dari segi dia defenseless, dia akan war. Tapi adakah badan kita berserah? Tidak. Badan kita akan terus naikkan temperature, pasal itu ada alarm untuk perang. So dia akan main 39-40 tanpa peduli korang bagi berapa galen Nurofen, berapa galen PCM, dia akan istiharap perang. Pasal badan nak berperang dengan influenza ni. Jadi apa yang berlaku adalah temperature akan remain 40. Bila temperature remain 40, badan akan terus kering pasal dia mengeluarkan haba. Jadi automatically badan yang hasilkan askar takkan mengalami kekurangan air. So macam mana askar nak gerak tanpa air? Jadi askar perlukan transport, perlukan
Kau bayanglah kat camp tu, askar banyak, tak ada kereta. Macam ni nak keluar? That's why majority once the time kita masuk drip, masuk air, slowly the fever akan came down. Pasal apa? Askar bergerak. Dia imagine macam Lord of the Rings masa dia Aragorn bawa hantu tu. Macam itulah perumpamaan dia supaya nak bagi korang faham. Jangan panik. So adanya Tamiflu hanya mempercepatkan, memperpendekkan tempoh demam dan mengurangkan komplikasi. So tak semua influenza perlu Tamiflu, kecuali pada influenza yang dengan komplikasi. Contoh macam kes-kes komplikasi anek, okey. Influenza boleh buat anek, jangkitan di brain, atau boleh buat carditis di jantung, boleh buat severe pneumonia. Boleh, memang boleh, tu kerja dia. Program influenza begitu, tapi tak ramai. So majoriti anak-anak kita just demam biasa, macam korang dulu sekolah kecil-kecil demam, mak tengok kita hidup lagi, tu influenza lah tu. Cumanya kita dulu teknologi tak ada nak check influenza atau tidak. Sekarang ni dah boleh check. Itu je bezanya. Okay, so saya harap faham mengenai influenza. Apa lagi nak tanya ni? Lupa pula. Saya dah cerita pasal influenza, saya dah cerita pasal vaksin, saya dah cerita mengenai antiviral. Okey, saya cerita mengenai komplikasi, okey, mengenai kematian yang recently. Pihak media, saya pohon sangat, pihak media perlu menyatakan kes tanpa membuat panik. Setiap kes kematian yang disebabkan oleh influenza, dia ada baseline dia, kenapa dia berlaku. Jangan terus quote kematian disebabkan influenza. Korang tahu tak, kematian disebabkan denggi lagi ramai berbanding dengan influenza. Patutnya denggi tu lagi buat panik, tapi korang senyum je bila semut nyamuk tu gigit. Orang sembuh kat rumah, korang halau. Jadi benda macam tu tak betul orang kita ni. Panik influenza ni berbanding dengan panik denggi ni lagi banyak bunuh orang, tuan-tuan. Jadi kita kena clear. Jadi dari segi media kalau nak highlight kes kematian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita simpati kepada anak-anak yang pergi daripada family. Semoga family tabah. Akan tetapi you all janganlah pergi buat cross panic. Buat panik lagi, kita kata bertenang, ambil vaksin, bertenang. Tapi bila ada orang highlight, 1 budak meninggal kerana influenza, 2 budak meninggal kerana influenza, masa denggi tak pula buat begitu. Jadi you all kena clear bahawa jangan hanya menyatakan data tanpa clearing. Susah. Pasal ada budak yang boleh meninggal kerana influenza, contoh kerana jangkitan influenza di brain. Dia adalah kerana jangkitan di brain. So bila jangkitan di brain, dia menyebabkan anek. Kalau dia ada exposure terhadap subforeign, ataupun dia ada contoh, dia ada underlying penyakit, mungkin dia ada cerebral palsy, dia mungkin ada sakit-sakit tertentu. So yang menyebabkan influenza menokapkan sistem dia. Itu sebab dia. So background patient kena clear. Kalau anak kita sihat walafiat, baru sekali demam tiba-tiba influenza, tak perlu melompat ke langit. InsyaAllah tak ada apa-apa benda berlaku. Jadi komplikasi influenza is always about the background, risiko yang anak-anak atau orang tua tu ada risiko belakang dia. Bukan kerana demam suka-suka atau demam suka-suka, demam kerana influenza terus menyebabkan kematian. Tidak. Untuk badan kita diambil, di knock up oleh influenza, badan mesti mempunyai risiko. Untuk kita nak kalah perang, mesti badan kita mempunyai kelemahan. Kelemahan itu yang akan berlaku, yang menyebabkan kes-kes menjadi komplikasi yang teruk. Itu yang saya kata tadi, contoh kidney ke, atau cerebral palsy ke, atau apa-apa je. Okey, saya harap saya menjawab persoalan semua yang duk tag saya mengenai vaksin, mengenai Tamiflu, mengenai sanitizer. So be clear about it, bahawa Tamiflu pun tak ada. Kalau tak ada, you all tak perlu kalut. Macam saya kata, minum air banyak, bagi makan budak-budak tu benda merepek pun tak apa, contoh aiskrim ke apa, make sure dia makan dan minum, hydration elok-elok. Ada vitamin C, bagi vitamin C. Tak kisahlah korang punya agent Shaklee ke, Nutrilite ke, Amway ke, tak. Yang penting makan vitamin C tu calculated. Untuk orang dewasa, makan dia punya, untuk orang dewasa sebaiknya makan 1000 mg, tapi dengan air yang banyak. Okey, mesti air yang banyak untuk influenza ni. So selain daripada tu, sedikit update mengenai adik Amar. Saya tak dapat lagi, staff kami tak update lagi mengenai berapa Amar punya collections. Untuk
Untuk adik Amar akan sampai di sini pada hari Khamis insya-Allah. Untuk fasa pertama kita akan menjalankan MRI untuk tahu kat mana problem yang boleh kita selesaikan bersama Prof Arman di MSU, dan kemudiannya daripada situ kita akan discuss detail rawatan beliau. Jadi rawatan beliau tu adakah kita nak sama ada kita akan update semua sahabat untuk adik Amar dapat dibantu. Wakaf kesihatan bukan bermaksud kerana mahal adik tu tak layak dirawat, kerana dia patut dirawat dan kita semua patut membantu semua orang layak menerima rawatan selayaknya. Itulah wakaf kesihatan yang saya perjuangkan. Bukan suka-suka untuk ambil minta RM50,000 untuk kawan-kawan semua untuk rawat dia. Sesiapa saja sepatutnya berhak mendapat rawatan sebaik-baiknya. Okey? Terima kasih kerana support kami. Terus bayar zakat anda di tabungkasih.com, infak atau wakaf di tabungkasih.com dan klik zakat. Kepada Syakli, kepada Amway, siapa dapat benefit daripada vitamin C, jangan lupa bayar zakat pada Kasih. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.